Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersambung lagi, iaitu pada penyelidikan tauhid darjah 5, iaitu mengenai dalil sifat mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu dan juga minggu persekolahan, kita sudah masuk dan kita sudah belajar mengenai dalil-dalil iaitu sifat sama, basar, kalam Allah. Kemudian dalil ini sama saja dengan sifat-sifat yang ada kaunuhu di depannya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, mu'aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, kerana kedua-duanya mempunyai makna yang sama, ya. Pada hari ini kita akan masuk iaitu pada dalil. Ni kita belajar mengenai dalil saja, dalil akal pada sifat yang mustahil Allah Subhanahu wa taala. Pada dalil mustahil, dalil akal sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala sama juga seperti dalil sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dalil sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, iaitu lawan 20 sifat itu adalah jelas dan terang, kerana segala lawan kepada 20 sifat wajib itu semuanya sifat kekurangan, maka kekurangan itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu wujud lawannya Adam. Adam itu tiada. Tiada itu kekurangan. Apakah dalil akal bagi sifat mustahil Allah? Dalil akal bagi sifat mustahil bagi Allah iaitu kekurangan itu tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada dalil sifat harus pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil akal, harus bagi Allah Subhanahu wa taala sama ada menjadikan mungkin atau tidak menjadikannya. Harus maknanya boleh ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala nak buat ataupun tidak terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah menjadikan atau harus tidak menjadikan. Macam kita terpaksa. Kita terpaksa makan, terpaksa tidur, terpaksa bekerja. Semuanya kita terpaksa. Dia dan kita dijadikan, dipaksa dijadikan, ya. Baik, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dan atau tidak menjadikan. Satu, jika dikatakan wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala memperbuat sesuatu daripada mungkin pada akal, nescaya betulkah mungkin itu menjadi wajib ada. Ini tidak diterima oleh akal. Ayat ini bermaksud jika Allah Ta'ala itu wajib memperbuat makhluknya, jika Allah wajib memperbuat makhluknya, maka tidak dapat diterima oleh akal. Tidak dapat diterima akal. Apakah hukumnya kita ada dalam dunia ini? Hukum kita ada dalam dunia ini adalah harus. Harus, kenapa harus? Kerana Allah yang menjadikan kita. Terpulanglah kepada Allah nak menjadikan ataupun tidak mau menjadikan. Yang kedua dalilnya, jika dikatakan mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala memperbuat sesuatu daripada mungkin. Mungkin ni sini sesuatu yang boleh jadi ataupun tiada pada sudut hukum akal. Nescaya bertukar mungkin itu menjadi mustahil wujud. Ini juga tidak diterima oleh akal. Allah mustahil memperbuat sesuatu. Ini tidak dapat diterima oleh akal. Tuhan mestilah boleh memperbuat sesuatu. Okey. Hawadis, makhluk yang telah ada dicipta. Kita ini baru, iaitu dulunya tiada, tiba-tiba ada. Hukum kita ada adalah harus. Okey. Harus bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikannya. Okey. Seterusnya, ini dalil nakal. Yang demikian itu tidak diterima oleh akal kerana sebenar-benarnya mungkin itu ialah semua yang boleh ada dan boleh tiada. Dalil nakalnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah yang menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Allah ciptakan kita. Perbuatan kita pun Allah Ta'ala buat. Kita bergerak, kita berlari, kita angkat tangan, itu semua pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa pula? Kerana ada orang yang lumpuh tangannya, tidak mampu menggerakkan tangannya, ataupun lumpuh tidak mampu berjalan. Itu dalil anakal, iaitu dalil ayat suci ayat Quran. Baik, apa yang telah kita pelajari daripada pelajaran 1, ini yang kita telah pelajari iaitu semuanya mengenai dalil sifat wujud qidam baqa daripada sudut nakli dan akal, sehinggalah sifat mustahil dan sifat harus. Kalau soalan dibagi, apakah hukumnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil? Jawapannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Okey. Kemudian kita lihat pada pembelajaran yang baru,
Hari ini kita nak lihat pada muka surat yang ke-19 saja, iaitu bahagian-bahagian sifat yang telah kita pelajari, iaitu daripada wujud, qidam, baqa' sehinggalah kaunuh mutakalliman. Dibagikan kepada 4 bahagian. 4 ini tidaklah dihafal lah. Sifat 20 wajib bagi Allah terbagi kepada 4 bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini makna perkataan saja. Nafsiyah ni diri, salbiyah ni tiada, nafi. Ma'ani ni maksudnya yang ada, yang nampak, yang ni. Maknawiyah ni maksudnya hal keadaan. Baik. 1. Nafsiyah. Sifat nafsiyah dinamakan juga sifat subutiyah. Saya terang usahakan lagi. Sifat yang disandarkan kepada zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Sifat nafsiyah ini yang disandarkan kepada diri Allah Ta'ala, iaitu wujud. Wujud itu nafsiyah. Sifat salbiyah dinamakan juga sifat adamiyah, iaitu sifat yang menafikan kekurangan bagi zat Allah, sifat Allah Ta'ala. Okey, sifat ni iaitu qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Qidam, sedia, menafikan dia tergagah, terpaksa, ya. Sifat ma'ani. Ma'ani juga sifat wujudiyah, sifat yang tetap ada, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Seperti contohnya kita letakkan satu barang atas meja, kita letakkan batu, kemudian kita ceritakan tentang batu itu, kita sebut batu itu keras, batu itu berat. Itulah sifat yang ada pada zat, ya. Okey, ma'ani ni sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kemudian maknawiyah. Sifat maknawiyah ini yang di hadapannya dimulakan dengan perkataan kaunuhu. Dinamakan juga sifat haliyah, keadaan. Sifat yang melazimi sifat ma'ani lagi tetap ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini, ma'ani dan maknawiyah, lebih kurang sama saja, ya. Okey, kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang Ta'ala yang berkuasa. Keadaannya yang berkuasa. Baik. Untuk pada hari ini kita mempelajari 2 benda, iaitu kita mempelajari dalil sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala, dalil sifat harus Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pembahagian sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita akan bersambung lagi insya-Allah pada muka surat 20, iaitu mengenai sifat salbiyah dan sifat nafsiyah dan juga salbiyah. Insya-Allah kita akan bersambung lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.